Assalamualaikum dan apa khabar semua? Di dalam tutorial kali ini kita akan cuba nak lukis, okey, ataupun kita nak buat drafting membina lukisan plan bangunan. Khususnya untuk plan sebegini, ini merupakan plan sebuah rumah dan kita akan tengok betul-betul macam mana step dia. Kita nak tengok stages of how to draft a particular floor plan. Okay, so kita akan cuba nak buat floor plan ni, okay, mengikut ukuran-ukuran yang dipaparkan pada skrin ni. Okay, so kita boleh tengok dekat sini bahagian entrance dia, closet, bathroom, bedroom, living room, kitchen dining, bedroom. Okay, so kita akan cuba nak ikut measurement dia. Okay, so kita akan berpandukan plan di sebelah kiri dan kita akan cuba lukis plan tu di sebelah kanan, plan bangunan ni lah. Okay, so I just click line dulu, click line button under the home tab, click line button. Okay, dan klik kat sini, lebih kurang kat sini. Kita boleh start dekat mana-mana point sebenarnya. Klik, okay, dan I cuba type in ukuran dia kat sini. Okay, sebab memandangkan ukuran dia kat sini ialah 2300 mm kat sini kan. So ketebalan dinding dalaman tu dalam 200 mm. Okay, dalam 200 mm. So I just, kalau nak cepat, okay, kalau kita nak cepat buat drafting floor plan macam sebegini, kita seeloknya type aja shortcut command tu seperti L enter. Okay, L enter. Okay, so I klik sini polar track dan I masukkan ketebalan dia 200 dan I teruskan lagi mengikut ukuran dia. Kalau untuk closet punya area ni 3050. So I akan polar track ke kanan lagi, I type 3050, enter. Lepas tu dia ada ketebalan dia lagi kat sini sebanyak 200 mm. Okay, I polar track lagi. Yang kat sebelah bathroom ni pula 2750, enter. Okay, terus saja ke kanan mengikut ukuran untuk bedroom nombor 2 ni ialah 4000 mm. So I polar track lagi kat sini dan I type 4000, enter. Dan untuk yang sebelah sini bedroom nombor 2 ni, dia punya panjang dia sebanyak 6000 mm, iaitu 6 meter. So I polar track kat sini, I type 6000 mm, enter. Okay, lepas tu dia ada ketebalan sikit kat sini, so I polar track lagi, type 200. Tu dia punya panjang yang ini pula 5800. 5800, enter. So kalau dia ada lagi wall thickness sebelah sini sebanyak 400 mm sebenarnya. So I polar track kat sini. Yang itu tak, sebenarnya yang itu tak perlu buat lagi sebab kita boleh offset dia kemudian. Okay, terus saja kita buat untuk area, untuk bedroom 1 ni yang panjangnya sebanyak 5900 mm. So kita polar track dulu, kita type 5900, enter. Okay, yang untuk panjang ini 9900, tapi dia ada ketebalan kan di antara dua dinding ni, ada ketebalan sebanyak 200 mm sebenarnya. So I akan polar track kat sini dan I akan type 200, enter. Dan terus saja I akan buat yang untuk dinding ni 9900. Okay, so I polar track kat sini lagi, type 9900 mm. Okay, cuba nak buat yang untuk ni. Ini panjang ni, yang panjang dia ke bawah, dinding dia yang ke bawah tu sebanyak 7600 mm panjangnya. So I polar track kat sini, I type 7600, enter. So cuba ikut ukuran kat sini. So ada macam ketebalan sikit kat sini di antara dua dinding tu sebanyak 200 mm. So I polar track lagi kat sini, I type 200, enter. Yang untuk selebihnya kat sini 4200 mm. So I type 4200 mm kat sini, enter. Okay, dan boleh disambung. Kalau nak sambung terus pun boleh juga. So kita basically dah dapat dah lah dinding luaran dia tu. Selalu kalau kita nak draw ni kena buat dinding luaran dia dulu sebelum kita nak buat dinding-dinding dalam dia. Okay, tapi kena mengikut ukuran yang ada di dalam floor plan tu. Atau kalau tidak ada ukuran di dalam floor plan yang kita refer tu, kita terpaksa agak-agak lah ataupun kita kena anggarkan ukuran tersebut. Okay, so yang untuk seterusnya ni pula, okay,
So dekat sini I boleh tengok kat sini dia memang ada pintu sebenarnya. Dia ada pintu kat sini. Okey, betul-betul kat sini. So kita boleh tengok properties line ni. Okey. Kat sini 2300. Okey. So sekarang ni kita akan cuba nak buat dinding dalaman dia. Dinding dalaman dia kat sini. So kita boleh tengok kat sini untuk bedroom nombor 2 I start dengan bedroom nombor 2. So daripada sini kalau I type DLI enter, so I boleh ukur daripada sini sampai ke sini. So sepatutnya akan dapat 4000 mm lah kat sini untuk kawasan bedroom nombor 2. Okey. So panjang dinding yang ini, okey, I akan guna I punya object snap track, okey, untuk mendapatkan ukuran dia. So I type L enter dulu, I klik daripada sini, tapi I akan guna mouse I untuk letakkan di hujung line ni. Okey, tetapi masa I dah sampai kat sini I tak klik, I unjurkan ke kiri, ataupun dalam technical drawing ni kita panggil object snap track. Okey, object snap track sebenarnya. So I klik kat sini, klik kat sini. So I dah dapat dah ruangan untuk bedroom nombor 2 sebelah sini. Tapi sebenarnya untuk dinding dalaman ni kita sebenarnya memang akan offset dia sebanyak 200 mm. Okey, kita akan offset dia sebanyak 200 mm. So kita akan senangnya kita type lah shortcut tu. Kita type O enter, type O enter, lepas tu kita type 200 enter ukuran ketebalan tu, dan kita offsetkan dia sebelah kiri macam ni. Okey. So kita dah dapat dah dinding yang kat sini tu. Okey, so kita boleh tengok dekat sini pun dia ada lebihan kat sini. Okey, ada lebihan dekat sini sebanyak lebih kurang, kalau kita tak tahu ukuran ni kita boleh anggarkan. So I anggarkan dalam 500 mm. So I type L enter, I klik kat sini, ada lebihan kat sini, I type 500 enter. So dah dapat dah lebihan dia kat situ. So yang bahagian kat sini boleh offset dia ke dalam. So I type O enter, I type 200 enter. So I offset dia ke dalam macam ni. Offset dia ke dalam macam ni. So yang ni kalau dia tak bersambung ke apa, you boleh stretchkan aja sebenarnya. Boleh select ni dan stretchkan saja dia sampai ke sini. Okey. Okey, dan kita boleh sambungkan line kat sini. Okey. So kita dah dapat dah ruangan yang pertama tu. So dia memang sebenarnya dia memang kawasan bedroom. This one is actually bedroom 2. Yang kat atas ni yang bedroom 1. Okay, so yang ini I kena klik line dan I pun boleh ambil dia punya point daripada sini. Okay, dan boleh gunakan object snap track I lah sebenarnya untuk dapatkan kat sini. Dapatkan ruangan ni. Ini boleh sambung ni, kalau nak terus sambung boleh. Ataupun you nak delete dulu kat sini pun boleh. Delete dulu line ni, terus L enter, terus sambung yang baru punya. So you dapat memang satu line yang memang single line straight kat situ. So untuk yang line-line dalaman ni, kalau kita nak agak-agak pun boleh sebenarnya. Kita pun boleh agak-agak aja. Okey, tapi kita akan buat dulu line yang kedua di sini untuk menunjukkan ketebalan dinding dalaman tu. So I akan offset dia sebanyak 200 mm dan I akan offset di belah kiri kat sini. Okey. So yang untuk yang ni dia sebenarnya you kena nak pandai agak-agak benda ni. So kalau I dah memang buka AutoCAD I kat sini, I pun memang boleh type DLI, I memang boleh measure lah. I memang boleh measure yang memang dalam 4 meter lah dia punya panjang dia, 4100 sebenarnya. So kalau I type L enter kat sini, type 4100 kat sini. So yang kat sini ni nanti boleh pola track dulu 200 enter. Okey, yang kat line kecil ni I boleh delete dulu. Kalau I nak sambung terus, I pun boleh klik line dan terus sambung je kat sini. So I dah dapat dah kat sini. Okey. So untuk yang bahagian yang kat sini pula sebenarnya dia dinding dia start daripada 2300 mm ni. Okey, kat sini sebenarnya you pun boleh agak-agak, tapi kalau kat sini I pun boleh ukur menggunakan DLI enter. Okey, dimension linear.
So I pun boleh ukur lebih kurang lah dia punya panjang dia sebanyak 2350 kat sini. So I pun boleh ukur kat situ. So pun boleh type L enter, start dia lebih kurang kat sini. Start lebih kurang kat sini sebanyak 2300 tadi kan. Type 2300 enter. Okey, kat sini. Okey. Okey, so I dah buat kat sini sebanyak 2300. Okey, DLI enter. Daripada sini ke sini adalah 2300 mm. So I double check So daripada sini ke sini dah 2850. Tapi kalau seeloknya kalau kita nak lukis tu, kita lukis dinding tu habis. Okey, sampai ke hall ni. So sebabnya nanti kita boleh masukkan pintu tu kemudian. Okey. So I akan buat dinding keseluruhan dinding tu sebenarnya. So I akan measure dia dulu, DLI enter, I measure dia daripada sini ke sini. Okey, dah tengok kat sini. Kat sini memang 4200 mm. Okey, panjang dia, panjang dinding tu sebenarnya. So I akan cuba project line tu dulu, L enter daripada sini, lebih kurang sini sebanyak 4200 mm. So dah dapat dah lah. Okey, dah dapat dah dia punya measurement dia kat sini. Cumanya nanti I kena pandai-pandai nak offset ke dalam. So bila I nak offset dia ke dalam tu, senangnya kita akan type O enter. Kita type O enter, kita type 200 enter. Lepas tu kita klik line ni, kita klik ke dalam. Okey, escape. Kita akan zoom bahagian ni. Kalau kita nak trim bahagian yang kita tak nak tu, kita akan type TR, tetapi kita akan enter 2 kali. Kita akan enter 2 kali. 1, 2. Lepas tu kita akan klik bahagian mana yang kita tak nak. Okey, lepas tu kita tekan escape lah. So kita dah dapat lebih kurang bahagian luar yang paling paling ketara. So I type TR enter 2 kali sebab I nak buang bahagian ni. Okey, cumanya kita nak tinggal kat sini ialah bahagian closet dia lah. Okey, bahagian closet dia tu, so, kita pun kalau nak ukur pun boleh. Kalau I nak ukur, nak tunjukkan kat you all ukuran dia sebenarnya ialah 2350. 2350 kat sini. So I tekan L enter, klik, I cuba trackkan line tu 2350 enter. Okey, lebih kurang kat sini pun I cuba nak ambil 2350 jugalah. Bagi dia sama kan, segi 4. Lebih kurang macam ni. Tapi I nak offset dia keluar. Okey, I nak offset dia keluar. So I akan type O enter, I akan type 200 enter untuk buat dia punya ketebalan dinding tu. Selalunya kalau kita dah offset sesatu line tu, tapi line tu tak bercantum kan, kita boleh guna fillet sebenarnya untuk mencantumkan 2 line yang kita telah offset tadi. So kita boleh type F enter dan kita boleh klik terus saja 2 line yang kita nak joinkan tu tadi. Type F enter. Okey, dan terus dia klik 2 line yang kita nak gabungkan tu tadi. So kat bahagian ni I boleh trim, I boleh tekan TR tetapi enter 2 kali. 1, 2, terus saja trim bahagian ni, escape. So I dah dapat lah lebih kurang. So bahagian laundry room ni, kalau nak ikut dia punya measurement dia 4200. 4200 ni nampak kat sini 4200. I zoom sikit. Okay, so I tekan L enter kat sini, I type 4200 mm sebagai panjang dia dan terus sambung je kat sini. So dah dapat dah. Dah dapat dah kat situ. So sekarang ni I nak kena offsetkan dia. I nak kena offsetkan dia dulu. Okey, tapi seeloknya I cuba buat dululah yang kawasan kitchen ni 2800 kalau kita ikut dia punya ni. Tapi 2800 pun selepas kita dah offset sebenarnya. So I akan offset dia dulu. Type 200 enter dan I akan offset dia dulu macam ni. Okey, so baru I L enter dan pasangkan dinding 2000 sebanyak 2800 tu untuk kawasan kitchen sebenarnya. Untuk kawasan kitchen. Dan I akan cubakan I akan cuba offsetkan dia keluar sebenarnya untuk dapatkan dinding dalaman dia. Okey, untuk dapatkan ketebalan dinding dalaman dia tu. So I akan type O enter. Okey. Lepas tu I terus type ukuran 200 sebanyak 200 mm, enter dan I klik line ni dan I klik mana-mana di bahagian kanan.
Okay, so I akan cuba nak offset dia ke kanan. Okay, press escape. Kalau nak join dua line ni macam dia terpisah. Kalau you nak join sebenarnya, you boleh select je line tu, you boleh click the blue dot, right? Click the blue dot, stretch it until here, stretch it until there. So dah dapat dah bahagian tu. Kita dah dapat dah bahagian tu. Kita boleh join guna normal line je. Dah dapat dah bahagian tu. So dah settle lah kan. Kita dah settle lah semua bahagian dalaman dinding tu. Cumanya kita nak offsetkan untuk dinding yang luar sekali tu. The wall structure. We want to offset for the big wall structure outside. Okay, and dia punya ketebalan sebenarnya dalam 400 mm sebenarnya. So kita akan type O, enter. Lepas tu kita akan type ukuran ketebalannya sebanyak 400 mm. So kita type 400, enter. Dan kita offsetkan ni ke sini, offsetkan ni ke sini. Kita offsetkan ni macam ni. Okay. So ketebalan luaran dinding tu dalam 400 mm lah. Macam tu. So kalau I nak stretchkan line ni, kalau line tu memang satu melintang satu menegak macam ni, seeloknya kita guna fillet. Kalau nak cantumkan, so kita type F enter. Type F enter dan terus saja klik dua line yang kita nak cantumkan tu. Kalau line tu memang selari, memang sebaris ataupun selari, kita boleh select je line tu dan kita boleh click the blue dot and stretch it. Macam tu. Press escape lah. Okay, kalau nak join dua line yang ada satu melintang, ada satu menegak macam ni, ada satu menegak, ada satu melintang macam ni, kita boleh gunakan fillet. Kita type F enter, kita klik line ni, kita klik line tu untuk cantumkan dia. Kalau yang macam ni, kita boleh stretch saja di sini. Okay, I guna the blue dot lah. Okay, I guna the blue dot. Tapi kalau macam ni, kita ada dua line, satu yang melintang, satu yang menegak, itu kita kena guna function fillet. Okay, function fillet. Kita kena type F enter, terus saja kita klik dua line yang kita nak cantumkan tu. Tapi kena satu melintang, satu menegak lah. Tapi untuk case yang macam ni, seeloknya kita boleh select je line tu, kita klik the blue dot dan kita just stretch saja, klik dan anjakkan point tu ke depan. So kalau macam ni, kita ada satu line yang melintang, ada satu line yang menegak macam ni. So kita kena cantumkan dia menggunakan fillet. Kita type je fillet, kita type F enter, kita klik je line ni, kita klik je line ni dan dia akan bercantum. Kalau macam ni kita boleh stretch. Dia boleh stretch macam tu je. So maka dah bercantumlah ke semua wall structure yang kat luar tu. So sekarang ni kita akan cuba nak masukkan pintu. Okay, kita akan cuba nak masukkan pintu. Seperti mana yang kita tahu, pintu memang lebar dia dalam 3 kaki ataupun 900 mm. 900 mm. So kalau I draw satu line macam ni, 900 mm, I draw kat luar dulu. So I type lah 900 macam ni kan. Okay, ada draw dia kat sini. So I kena condongkan lagi satu line ni, lebih kurang macam ni. Lepas tu I type 900, enter. Lepas tu I kena draw satu arc kat sini, ataupun lengkungan arc. So I type A, enter untuk arc. I type C, enter untuk center of arc. I click point ni sebagai center point. I click this point as my start. I click this point as my end point for my arc. Okay, lepas tu I kena move dia. So I type M, enter, select ke semua pintu tu, enter. Dan base point I pilih tengah sebab I nak pintu tu duduk kat tengah-tengah kat sini. So dah dapat dah pintu tu kat situ. So pintu ni dia kena lukis lah border dia. Border dia selalu kalau nak lukis tu boleh ambil dalam 50 lah. Offset dia O, enter, tak 50, enter. Offset dia belah kiri macam ni. Dah dapat dah dia punya bordering tu kan. Ni pakai line biasa dulu. Lepas dah pakai line biasa, kena type O, enter, kena type 50, enter, kena select line ni, klik dekat belah kanan. Nanti dia akan offset dia ke kanan. So kita dapat yang ini. Yang ni kan ada satu line bertindan ni, boleh delete dulu. Bahagian kat sini boleh trim. Type TR, enter 2 kali, trim line ni dan juga trim line ni. Okay. So I repeat balik sebab tadi I
ada delete satu line yang bertindan sebenarnya. Okey. So line yang bertindan yang datang daripada pintu yang kita draw kejap tadi, line yang original ni kena delete dulu. Okey, kena delete dulu. So I select dan memang I tekan delete dekat keyboard I. Okey, baru I trim. I type TR, enter 2 kali dan I klik bahagian mana yang I tak nak. Dah dapat dah pintu kat belah situ. So kita cuba buat pintu dia dulu. Kita cuba buat pintu-pintu dia dulu. Macam kat sini, kat bahagian closet ni pun ada juga. Ada juga pintu kat sini. So kita buat tu dulu. Kita type L enter. Kita draw dululah dia punya jarak antara bucu tu mungkin dalam 200 mm. So kita draw dulu macam ni. Lepas tu kita akan offset dia sebanyak 50 kat sini. Kita marking dia dululah. Lepas tu kita boleh terus saja draw pintu tu. Ni L enter daripada sini. So I condongkan sikit condongkan sikit line ni, I type 900, enter, escape. So L enter, I buat lagi satu line kat sini. Okey, polar track, I type 900, enter. Okey, lepas tu you kena draw satu arc, lengkungan arc. Yang tu you kena type A enter, C enter. So you boleh klik point ni sebagai center point dia, klik point ni sebagai dia punya start point dan pusingkan dia sampailah ke sini. Dan of course you have to border the door. So kita akan borderkan pintu ni, offset dia sebanyak 50. Tapi cumanya kita kena ingat dia ada satu garisan yang bertindan kat sini sebenarnya, yang datang daripada pintu yang kita lukis sekejap tadi. So kita kena select garisan original tu dan delete dulu sebab garisan tu bertindan dengan dinding. Kena select dan delete dulu garisan tu, sebab kalau kita tak select dan delete garisan tu, dia akan mengganggu proses trim kita nanti. So I select delete dulu, baru I trim. Macam mana nak trim? Kena type TR, enter 2 kali, 1, 2 dan trim kedua-dua. Nah itu sudah dapat dah pintu kat sini. Pintu untuk bathroom pula. Kita nak buat pintu untuk bathroom pula. Okey, so boleh tengok kat sini. Okey, pintu dia memang condong. So I klik L enter, buat dulu kat sini, kat luar ni kan. Buat 900 mm. Ni L enter, buat macam ni. Buatlah dia condong sikit macam gini kan. 900 enter. So kita kena buat yang arc, lengkungan arc tu. Kita kena type kita kena type A enter, kita kena type C enter. Center dia kat sini, center dia duduk sini, klik. Start dia duduk sini, klik. Pusing di sini. Sudah dapat dah. Kalau nak move, senangnya kita type M enter. Select pintu ni semua, enter, base point kita pilih kat tengah ni, klik, dan terus saja kita cuba nak landing dekat tengah juga. Menggunakan object snap midpoint. Okey, midpoint. So kita kena pastikan jugalah object snap you ni. Nampak? Object snap button kat bawah ni. Nampak tak? Klik kanan dan pilih object snap setting dan pastikan midpoint object snap you sentiasa pun aktif. Okey? Letakkan mouse you betul-betul kat button object snap tu, klik kanan object snap setting, pastikan object snap midpoint sentiasa aktif. Okey? Kena aktifkan selalulah. Takut tak aktif je, tak aktif. L enter. So kita akan borderkan ni. Okey, so kita akan offset dia sebanyak 50. Okey, offset dia lah kat sini. Kat sini. Okey, selalunya lah kalau untuk border pintu ni ambil 50 je, nipis kan. Tapi cumanya line yang original ni tadi select dan delete dan type TR, enter 2 kali dan select bahagian yang kita tak nak. Dah dapat dah pintu belah sini. Dah 3 pintu dah buat. Okey, sekarang ni kita nak buat pintu yang kat sini pula. So kita kena buat dulu L enter, kita buat dulu kat sini 900, enter, escape, L enter, klik kat sini. Kita buat dulu agak condong lah. Buat pintu yang agak condong. Dalam floor plan modern, pintu dia orang memang macam tu, setting condong. Bau lawa, bau nampak modern plan you. Jangan buat tegak tu plan yang dulu. Okey, so nak pasang lengkungan tu kita type A enter, kita type C enter, center kita pilih kat tengah ni. Okey, dekat bahagian engsel pintu, klik. Klik sini dan pusing dia macam ni. Lepas tu move M enter, select enter. Okey, kita ambil midpoint dan letakkan dia kat sini. Sorry.
I undo silap. I type U enter. Okay, I M enter dulu, I select dulu, enter, I ambil base point I di tengah ni, klik sampailah kat sini. Tapi sebenarnya dia kat sini I kena letak satu reference line yang sepanjang line ni. Okay, so I L enter dulu, I buat lagi satu line kat sini sebabnya I nak ada satu reference kat situ. Okay, so I M enter dulu, select enter, dan I letak dia di tengah macam ni kan. Okay, lepas tu I pun L enter, I cuba nak borderkan pintu ni. Cuba nak borderkan pintu ni. Lepas tu I offsetkan dia, tak 50. Okay. So garisan-garisan yang bertindan ni cuba checking dulu, ada ke tidak. Kalau tak ada, boleh terus trim, TR enter 2 kali, trim je. Kalau yang tak boleh trim tu macam gini kan, macam lain macam gini kan, tak boleh trim kan. Maksudnya you kena escape, you kena select line yang bertindan tu dan delete dulu. Dan kalau dia dah memang betul dah trim, okey. Kalau dia tak trim lagi, you boleh launch balik, you boleh trim semula. Kat bahagian ni pun kena trim ni, kena type TR enter 2 kali. Macam tu. Tengok dia tak bagi I trim ni, maksudnya ada garisan yang bertindan kat sini. Select garisan tu dan delete. Okey. Okey, dia pun ada satu sebenarnya dia ada satu pintu lagi kat sini. So I draw dulu satu reference line kat sini. L enter, I cuba draw dulu, I object snap track sini. I draw satu reference line kat sini, nampak? So I L enter, I klik kat sini, I letak mouse saya kat sini dan object snap track sampai sini. Dah dapat dah. Dah dapat dah garisan tu kan. So cuba buat L enter, buat dulu pintu tu, draw dia kat bahagian luar dulu. Kat sini sampai sini 900 mm. L enter, klik kat sini, condongkan dia sikit. Okey, 900 mm, escape. Lepas tu you kena pasang satu lengkungan arc. Tu yang kena type A enter, C enter. Center dia duduk tengah ni, dekat bahagian engsel pintu tu sendiri. Klik yang start point dia duduk sini, klik kat sini, pusingkan lengkungan arc tu sampailah sini. Lepas tu move kan dia, type M enter, select pintu ni, enter. Dekat base point ni yang boleh ambil duduk tengah ni. Klik kat sini sampailah sini. Nampak? Lepas tu L enter, lepas tu klik kat sini sampai sini, escape. Ni I cuba nak borderkan pintu ni. Bau nampak plan you lebih presentable lah. Kalau you letak pintu you ada border macam ni, lebih, orang kata, lebih bagus lah you buat macam ni. Nampak sikit plan you modern. Okay. So I delete tadi overlapping line, trim bahagian yang I tak nak. Okay. So dah dapat pintu tu. Sekejap Okay, so sekarang ni I nak buat pintu. Okay, pintu yang mana lagi belum buat? Satu lagi pintu kat sini. Tinggal satu lagi pintu kat sini. So I akan buat dulu. I akan type L enter. Okay, kat sini type 900, enter. L enter, buat dia macam condong sikit macam ni. Baru real kan. Type A enter, C enter, center kat sini, start kat sini, end dia kat sini. So I type L enter sebab I nak letak satu reference line sebanyak 200 mm. Okay, sebab I nak pintu tu duduk kat line 200 mm tu sebenarnya. So bila I type M enter kat sini, I select bucu tu, I transfer dia pergi sini. Lepas tu I draw dia punya border dia, L enter. So I guna L enter, jadi cepat. Kalau I nak offset, I type O enter. I type O enter, offset. Kalau I nak draw line, nak cepat, type L enter kan, dia cepat kan. Kalau nak offset, type O enter, 50 distance dia. Baru kita klik line yang kita nak offsetkan tu. Select line yang overlapping tu dan delete. Dan line-line yang kita tak nak ni, kita boleh trim je sebenarnya. Kita boleh type TR, enter 2 kali dan trim. Okay, so dah dapat dah tu. Dah dapat dah pintu yang belah sana. So sekarang ni kita nak buat, okay, kita sebenarnya nak buat yang bahagian railing ni, yang sliding door ni. Nampak tak ada sliding door kat sini? Kita nak buat yang sliding door ni yang memang panjang dia dalam 2,500. 2,500 tu panjang dia.
dia punya satu panel ni panjang dia sebanyak 1,500. Okey, 1,500. So seeloknya kita draw menggunakan rectangle. Type REC, enter. Klik kat mana-mana point dulu. Okey, klik kat mana-mana point dulu. Okey, kena klik dulu. Lepas tu dia akan keluar option dekat bawah. Dekat bawah command ni dia akan keluar option. Nampak tak dekat mouse saya? Okey, dia akan keluar area option, dimension option dan rotation option. Betul-betul dekat bawah command kita tu. Tapi kita akan type D, enter sebenarnya sebab kita nak panggil dimension option. Dan kita akan type dia punya length dia sebanyak 1,500. Dan dia punya ketinggian dia tu 100, enter. Dan kita akan klik. Kita akan klik. So kena buat lagi, type REC, enter. Kita kena klik mana-mana point kat sini. Okey. Lepas tu kita type D, enter sebab kita nak call the dimension option. So we type D, enter because we want to call the dimension option. So you can read from the command kat bawah. Kat bawah tu kan ada command area, dimension, rotation dia tulis kat situ. Nampak kan? Kat sini ada area, dimension, rotation kan. So I panggil D, enter sebab kita nak panggil option dimension. Type D, enter. Lepas tu kita type lah length dia sebanyak 1,500. Dan dia punya width dia tadi kita type sebagai 100. Macam tadi kak, enter. Lepas tu kita klik. Lepas tu kita draw satu reference line kat sini. Pola track ke kiri sebanyak 500 mm. So I dah dapat satu reference line kat sini. Lepas tu I akan move M, enter. I akan move, select. Base point I pilih hujung. Hujung atas ni. Sebab I nak lekatkan kat I punya referencing kat situ. Kat situ. Okey, kita boleh tengok kat sini dia memang ada pasang satu sliding door. So I L, enter. I marking distance dia dulu sebanyak 1,000 mm, maksudnya 1 meter. 1 meter kat sini. Okey, kat sini pasang kat sini. Sini I buat bordering dia dulu buat bordering dia dulu kat sini. Bordering dia ni I boleh offset sebanyak 50 mm. Okey, offset dia sebanyak 50 mm belah kiri. Okey, kat sini dia punya keseluruhan panjang sliding door panel tu sebanyak 2,500 mm. Sebanyak 2,500 mm. So I pun boleh draw satu line kat sini. Sebanyak 2,500 kat sini. Okey. Dan I pun boleh buatlah satu line reference kat sini. Sebenarnya line ni kita boleh offset dia sebenarnya. Offset 50. Okey, kita offset dia macam ni. Okey, dan kita akan move dia. Kita move dia. Okey, move dia letak sini dan letak dia kat sini. So kat line-line macam ni kita boleh trim. Type TR, enter 2 kali. Boleh trim line ni. Kita tak nak line ni. So dah dapat dah. That's how you actually draw sliding door panel. So I pun nak buat lagi kat sini sebenarnya. Kena buat satu tracking line. L, enter, buat satu tracking kat sini. Okay, I type 1,000 mm kat sini sebagai line reference I kat sini. Lepas tu I akan draw lagi satu line kat sini sampai lah sini. Okay, lepas tu I akan offset sebab sebanyak 50 mm sebab I nak borderkan dia kat sini. So buat lagi satu reference line kat sini. Kat sini dia panjang dia memang 2,500 kan. Type 2,500 kat sini. Sampai sini. Lepas tu draw lah satu line lagi kat sini. Lepas tu boleh offset dia sebanyak 50 mm. Okey, sekarang ni kita nak buat yang sliding door panel ni. Kita dah pun buat kat sini. Boleh copy je. Type CO, enter. Select dua-dua ni, enter. Ambil kita punya base point ni kat tengah ni. Klik dan letakkan dia di tengah sini. Okey, press escape. So bahagian ni boleh trim. Kalau nak trim, tekan TR, enter 2 kali. 1, 2. Trim bahagian ni dan trim bahagian ni. So kita dah dapat dah 2 sliding door. Nampak? Okey, sama seperti floor plan yang belah kiri ni lah. Kita cuba nak, sebenarnya kita cuba nak reconstruct balik. Kita nak construct balik. So kita pun boleh tengok kat bahagian ni. Kat sini kan, kat sini tak patut ada line. Boleh select kat sini. Boleh tengok. Ni boleh delete je lah. Delete.
Okay, so I cuba nak tengok sebab kawasan-kawasan ni pun dia ada macam window panel. Ni window panel 1 meter, ini window 2 meter. So boleh type DLI, enter untuk I checking dia punya distance dia. Okay, so dalam 1 meter. Okay, dalam 1 meter sebenarnya. Yang ini, yang panjang-panjang macam gini, panjang-panjang macam gini, 2000 mm. So I buat dulu. Okay, I cuba nak buat dulu dia punya panel dia. Kalau you nak guna rectangle pun boleh. Type REC, enter dulu. Klik dulu kat mana-mana kat sini, klik. Okay, lepas tu kita akan type D, enter. Okay, lepas tu kita akan type dia punya length dia sebanyak 400 dan dia punya width dia sebanyak 1000. Okay, so kita akan dapat yang menegak macam ni. Satu lagi REC, enter, yang panjang ni untuk 2 meter punya. Klik, kita akan type D, enter. Lepas tu kita akan type length dia 400. Dia punya width dia I ambil 2000. Okay, 2000, klik. Okay, lagi cepat kalau kita guna rectangle. Tapi cumanya rectangle ni, kalau kita nak type REC, enter, kita kena klik dulu. Baru dia keluar option dimension kat bawah tu. Bila dia dah keluar option dimension kat command kat bawah tu, baru kita type D, enter. Kita panggil dimension option tu. Baru kita boleh masukkan length kita berapa. Kita kena bacalah command kat bawah tu. Bila command kat bawah tu tanya length berapa, kita type 400, enter. Kalau dia tanya width berapa, kita type 2000, kata 2000, enter. Tapi last sekali kita kena klik untuk habiskan rectangle tu. Macam tu. Okay, so kat sini nanti I akan buat satu line reference kat sini. Lepas tu I akan offset dia sebanyak 50. Okay, offset dia sebanyak 50. Buat satu line reference kat sini lagi, offset dia sebanyak 50. Okay, dan I akan buat lagi satu. Sebenarnya I akan cuba nak buat rectangle lagi. Okay, kat sini, kat bahagian ni macam rectangle lah juga. Okay, so I akan buat lagi satu kat sini. Okay, buat satu line reference kat sini. Tapi ketebalan gelas tu dalam 50 mm, so I akan offset dia setengah. So I offset dia dalam 25 mm. Offset dia ke kanan dan ke kiri. Tapi yang line tengah ni kena delete lah. So dapat macam ni. Okay, dapat macam window yang macam ni, nampak kan? Exactly macam tu kan. Okay, untuk yang 1 meter punya, so I kena draw satu line reference kat sini dulu. Draw satu line reference kat situ dulu. Draw satu lagi kat sini. Lepas tu offset, enter. I type 50. Ketebalan dia type 50. Ni kat sini type 50. L, enter. Okay, I draw satu line daripada sini ke sini. Okay, dan I enter. I offset dia setengah sebenarnya. I offset dia 25 so dah dapat dah. Ni sampai ni. Ni sampai sini. Ni select line, center line tu dan delete kan dia. So dah dapat dah kat sini. So kalau I nak masukkan dia, I boleh copy. CO, enter. Okay, I cuba copy panel ni. Okay, so I letakkan di sini. Tapi jangan klik, you boleh extension dengan dia. Dan you cuba letak mouse tu dan gerakkan ikut extension tu. Okay, dia satu lebih kurang dekat sini. Okay, dia lebih kurang kat sini satu. Okay, satu lagi I copy. Okay, cuba letak base point dia kat sini. Klik base point dia kat sini. So dia I letak kat sini. Tapi jangan klik, boleh extension sikit. Lebih kurang kat sini. Okay. Okay, dia ada satu lagi kat sini. I boleh copy dia. Okay, dia ada satu lagi kat sini. I rotate dia dulu. Type RO, enter. Rotate. Okay, klik. Dan kita boleh rotatekan supaya jadi melintang macam tu. So cuba nak gerakkan ini. M, enter. Letakkan, klik kat sini. Dia lebih kurang kat sini. So I agak-agak letak extension. Bila you move dia, bila you letak sini, jangan klik. You gerakkan je, unjurkan dia je.
Tu nama dia extension tu. Ni kat sini ada line terlebih ni, patutnya boleh trim, TR enter 2 kali, trim. So dia ada satu lagi kat sini, kat closet ni dia ada satu lagi, tapi dia yang 2 meter panel punya. Copy ni satu, letak sini, rotate, RO enter, select ni dan rotatekan dia supaya dia jadi melintang. So bila you nak move kan dia, you kena type M enter, select window tu, enter, klik kat sini, letak mouse you kat sini dan letak mouse kat situ, tapi jangan klik, gerakkan je, unjurkan aja, extension. Benda yang kita buat ni nama dia extension sebenarnya. So kita letak dia kat sini dulu, tapi bukannya kita nak letak dia betul-betul kat situ kan, kita nak unjurkan dia sedikit ke kanan. Itu hanya gerakkan aja mouse you, tak perlu klik. Tak perlu klik pun. Press escape. So kawasan ni, line ni kalau ada belum delete, delete dulu. So dah dapat dah kat situ. Dekat closet tu ada, kalau you terpulang lah, kalau you nak letak window lagi kat sini, you boleh type CO enter je, select ni. Boleh letak lagi kalau you nak, kat bathroom ni pun nak letak window kan, boleh. So, copy letak kat situ. Okay, kat sini pun ada lagi satu window dekat bedroom ni. Okay, letak kat sini endpoint ni kat sini, letakkan dia kat sini, tapi jangan klik, gerakkan dia, unjurkan dia kat sini. Macam ni. Ni pun sama kan, unjurkan sikit macam ni. So dah dapat dah siap dah. Tingkap-tingkap semua dah siap dah. Dah siap dah. Tinggal lagi nak masukkan blok. Okey, nak masukkan blok ni sebenarnya kita boleh klik yang the insert tab ni. Klik button insert tab ni. Klik button insert tab ni, boleh klik insert block. Klik more option. Klik more option. Okey, dan kita boleh browse blok kita di dalam AutoCAD kita. Di dalam design center sebenarnya. Okey, di dalam design center, ataupun kita nak cepat, kita boleh type je I enter. Kita type je I enter. Okey, I enter dan dia akan keluar. Okey, insert block, dialog manager. Kita klik browse dan kita cuba nak cari di dalam folder AutoCAD Design Center namanya. So, kita akan cuba masukkan home space planner dulu. I klik redefine lah sebab tadi I dah masukkan. Okey, kalau sebab kita kadang-kadang kita masukkan blok tu macam bergabung. Dia bergabung. Kita kena umpama ungroup kan. Kita cuba ungroup kan, atau kita nak pecahkan blok tu. Yang itu kena guna command explode. So kita kadang-kadang blok yang kita masuk ni dia macam group kan. Nampak? Macam group. So kalau I klik kat garisan putih tu, dia memang macam group. So kalau I nak group kan, I kena explode kan dia. Yang itu you kena klik garisan putih blok tu dan terus je type dekat command, type X enter. Okey, type X enter satu kali untuk ungroup kan dia. Okey, so I pun boleh tengok dia memang ada satu bed kat sini. I cuba letakkan dia kat sini. Macam tu. Okey. Lepas tu dia ada dining kat sini. I letak kat, I cuba ikut floor plan yang belah kiri itulah. Dia ada satu table kat sini, letak kat sini. Dia ada deco plan ni letak kat sini. Okey, untuk yang living room ni dia ada sofa, so tapi I kena rotate dia. Macam ni. So, dia ada sofa kat sini juga. So boleh mirrorkan dia. Type MI enter, select enter, lebih kurang kat sini. Okey, I mirrorkan, klik. MI enter, select sofa ni, enter, lebih kurang I klik kat bahagian sini. Klik. Lepas tu last kali kena tekan enter. Lepas tu dia ada satu rectangle lah, kira meja lah ni. Satu meja kat sini kan, nampak? Lepas tu dia ada satu lamp, table lamp kat sini. Nanti tak apa, kita boleh copy je. Kita boleh copykan semua ni. Yang ni dia punya cabinet TV dia. Tapi terbalik, I kena rotatekan dia balik. RO enter, rotatekan dia balik sebab dia dah terbalik. So kena betul-betul lah dia punya rotation tu kan. Okay.
So boleh masukkan kesemuanya mengikut floor plan yang belah kanan. Belah kiri. Kita tengah buat kat belah kanan sekarang. So I rotate sekarang ni. Okay, I rotate dan I cuba nak rotate. Kan dia ada meja kat sini kan. Letak kat sini macam tu. Okay, apa lagi? I think tu je. Oh, dia ada kerusi satu. Kerusi satu kat sini. Dah tak ada dah. Okay, so yang ini semua, yang tak guna ni semua boleh select dan delete. Okay, I select dan delete. Tekan delete. So dekat dia punya bed ni, dia ada satu macam kat tepi, table kat tepi tu I pakai rectangle Lepas tu rectangle tu I akan mirrorkan dia. MI enter, select, enter, mirrorkan dia belah kanan. So dekat dia punya sini pun ada table sebenarnya. Saya copy satu table kat sini. Okay, tapi dia menghadap ke belah sana, so kena rotate. Kena rotate dia. Rotate lah dia supaya menghadap belah sini pula. Nanti I movekan dia kat sini. Okay. Okay, dan kita akan susunkan kesemua blok kita seperti di dalam plan ni. Okay, tapi selalunya dinding luar tu kita kena hatchkan dia sebenarnya. Hatch solid sebenarnya, hatch solid, tapi kena betul-betul trim lah mana-mana line yang tak patut tu. So I trim, I type TR, enter 2 kali, trim dulu. Ni kalau tak boleh trim ni kena select dulu line yang tu dan tekan delete. So kalau nak hatch senang je, kita akan type H, enter, type H, enter. Okay, so kita kena pilih kat atas ni. Kat atas sekali kita boleh pilih kita nak pattern apa. Nampak kat sini, kat atas kat sini I pilih pattern solid dan I klik dekat dinding-dinding yang I nak hatchkan tu dengan pattern solid. Okay, kalau you nak tekan enter dulu pun boleh, dan hatchkan yang lain pula. H enter. Okay, pastikan kita pilih solid. Okay, pastikan kita pilih solid kat sini. Kat atas ni pilih solid. Okay, dan kita akan cuba nak pilih dia punya dinding-dinding dia. Okay, so di dalam khusus AutoCAD kami ni, so kami akan menunjukkan lah teknik-teknik one by one how to bina, okay, lukisan plan bangunan mengikut step-step dia. Tapi ni I tunjukkan sampai ke tahap hatching lah. Okay, sampai ke tahap hatching macam ni. Sebab kadang-kadang dia hatching ni kita hatch, tapi itu yang seeloknya kita buat satu persatu. Kalau kita buat sekaligus ni, nanti ada yang you terbuat salah, nanti you nak delete, dia delete semua ni. Tu bahaya dia lah. So I buat sampai bawah ni. Okay, buat sampai bawah ni. Okay, enter. Then I buat lagi, I type H, enter. Okay, so I klik dekat sini. Klik kat sini. Okay, okay, so dah dapat dah siap dah. Okay, so di dalam khusus AutoCAD 2D dan 3D kami ni, memang kami akan tunjukkanlah macam mana nak buat floor plan macam ni untuk rumah, okay, bangunan ataupun rumah, dan macam mana nak convert juga floor plan ni menjadi 3D lah. Okay, menjadi 3D. Yang itu I boleh demo you sikit apa yang kita akan buat lah di dalam kita punya kursus nanti, kursus AutoCAD 2D dan 3D online tu. Okay, so kalau I memang dah draw, okay, I memang dah draw tadi tu macam ni, lebih kurang macam ni. Okay, katakan inilah bangunan yang I dah draw tu. So dengan AutoCAD dia boleh direct conversion sebenarnya. Dia boleh direct conversion menggunakan extrude command ataupun extrude command boleh, ataupun press pull command boleh. Type PRESS, enter, pun boleh press pull juga dalaman dinding tu.
Nampak? Sekejap buat sekali lagi. PRESS. Enter. Kena klik betul-betul kat dalam dinding ni. Baru jadi. Nampak? So you boleh tengok sekarang ni, tengok I pun boleh convertkan floor plan I ni semua ke dalam 3D. Okay. So terima kasih kerana menonton video tutorial ni dan Assalamualaikum.